Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. Had kelayakan pendapatan bulanan isi rumah bagi permohonan rumah mesra rakyat RMR dinaikkan kepada RM5,000. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada rakyat untuk memiliki RMR. Bagi memastikan ketelusan, tiada lagi permohonan melalui ejen, sebaliknya perlu dibuat secara dalam talian menerusi laman web SPNB. Pembayaran kenaikan allowance guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain dibuat secara tunggakan bermula Januari 2023 kepada semua guru kafar di seluruh negara. JAKIM akan menguruskan penyaluran semua pembayaran berkenaan melalui kerajaan negeri sebaik sahaja peruntukan tersebut diterima. JAKIM menafikan laporan akhbar kononnya hasil cerapan 1 Syawal tahun lalu adalah tidak sah dan terbatal. Menurut JAKIM, hasil cerapan itu mengikut prosedur ditetapkan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia. Orang ramai juga diminta menghentikan polemik penetapan Tarikh Aidilfitri. Tiada kuota kaum ditetapkan bagi pengambilan anggota Angkatan Tentera Malaysia. Pelbagai perancangan dibuat untuk menarik golongan bukan Bumiputera menyertai ATM. Ini termasuk permohonan secara dalam talian dan mengadakan jerayawara. Bagaimanapun, angkanya masih rendah. Malaysia tiada halangan untuk Australia mendedahkan laporan siasatan yang ada di negara itu berkenaan nahas pesawat Sabah Air dalam tragedi Double Six pada 1976. Semalam laporan siasatan akhir nahas dikelaskan sebagai dokumen terbuka dan boleh diakses di laman web Kementerian Pengangkutan. Kedutaan Palestin nasihatkan rakyat Malaysia yang ingin menyalur sumbangan untuk perjuangan Palestin supaya berbuat demikian melalui akaun bank sah yang dikendalikan Wisma Putra. Pihak kedutaan turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas pendirian ekosistem Malaysia dalam konflik Israel-Palestin. Fenomena bahang cuaca panas yang melanda semenanjung negara disebabkan pemanasan permukaan bumi akibat sinaran matahari dan taburan hujan yang kurang. Menurut Met Malaysia, fenomena ini dijangka tidak berlarutan disebabkan hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat dalam beberapa hari akan datang. Baik, seorang ibu yang masih dalam tempoh berpantang maut dengan pisau tertusuk di leher di dalam bilik rumahnya petang semalam. Wanita berusia 35 tahun itu ditemui berlumuran darah dengan pisau masih terbenam di leher sekitar pukul 6 petang. Kejadian disedari adik mangsa selepas memanjat bilik dan melihat keadaan kakaknya berlumuran darah sekaligus bertindak memecahkan pintu sebelum menghubungi ambulans. Sementara itu, polis mengklasifikasikan kes kematian ibu yang sedang berpantang itu sebagai mati mengejut. Ketua Polis Daerah Bacok berkata siasatan di tempat kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah yang dikesan. Hasil bedah siasat punca kematian adalah disebabkan pendarahan yang teruk di bahagian leher. Baik, 9 motosikal dan 4 skuter elektrik musnah dalam kebakaran di hadapan Pusat Beli-Belah Suria KLCC kira-kira pukul 3.45 petang. Menurut Pusat Pergerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, 15 anggota bersama 3 jentera dikerah ke tempat kejadian. Api dapat dikawal sepenuhnya pada 4:04 petang dan punca serta jumlah kerugian masih dalam siasatan selain tiada mangsa terlibat. Baik, Maritim Malaysia menerusi op pagar laut berjaya mematahkan cubaan seluduk 4.8 juta batang rokok jenis kretek pelbagai jenama di perairan Muara Tanjung Kabang, Selangor pada Selasa. Ia hasil risikan dan bantuan sistem pengawasan laut yang mengesan sebuah bot pancung bergerak dalam keadaan mencurigakan ke Tanjung Gabang pada pukul 10.20 malam. Nilai keseluruhan rampasan termasuk bot pancung dan 6 enjin berjumlah RM3.53 juta. 4 individu warga tempatan ditahan menerusi operasi membantras penyelewengan diesel bersubsidi. Operasi yang dijalankan di kawasan nelayan Manjung itu melibatkan 2 premis menjual diesel. Hasil pemeriksaan, RM96,279 cecair di syaki diesel dirampas.
Jumlah laporan kes penipuan dalam talian terus mencatatkan peningkatan. Malah berdasarkan data Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC, dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini sahaja, RM47 juta kerugian dicatatkan. Untuk itu, masyarakat dinasihat sentiasa semak dan buat pengesahan ke atas syarikat dan bank yang berurusan dengan mereka. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dengan skim pelaburan meragukan yang menggunakan nama syarikat perancangan kewangan yang sah. Persatuan Perancangan Kewangan Malaysia FPAM berkata pihak terbabit akan menggunakan nama utama syarikat perancangan kewangan bagi mengelirukan orang ramai. Pada masa sama melibatkan mereka dalam kumpulan sembang media sosial dengan berpura-pura mewakili syarikat perancangan kewangan yang sah. Bekas Setiausaha Politik kepada bekas Ketua Menteri Melaka mengaku tidak bersalah atas 12 tuduhan menerima suapan RM408,736 pada 2017. Tertuduh Datuk Rosli Hassan, 52 tahun, dituduh menerima suapan antara Mei 2017 hingga Februari 2018 dalam bentuk pengubahsuaian rumah milik isterinya bernilai RM323,736. Dia juga berdepan 11 tuduhan menerima suapan wang RM85,000 melalui bayaran kad kredit antara Mei 2017 hingga 19 Oktober 2017. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyertai program World Quran Hour 2023 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Program yang membawa tema memanusiakan ummah diadakan secara fizikal setelah 3 tahun disiarkan secara dalam talian serta stesen televisyen berikutan pandemik COVID-19. Edisi tahun ini mengangkat surah Al-Insan iaitu surah ke-76 sebagai surah utama dan diadakan serentak seluruh dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke majlis berbuka puasa Jabatan Perdana Menteri. Program disertai lebih 1,000 jemputan terdiri daripada warga kerja JPM, pelbagai agensi. Perkembangannya langsung bersama Sazwani Samsu di Dewan Sri Endon Puspanitapuri Putrajaya. Sazwani, silakan. Ya Azam, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama 1,200 jemputan yang hadir di sini selesai menjudahkan Ramadan ke-22 seusai azan maghrib kira-kira 7.21 petang tadi. Dan setibanya beliau ke Dewan Puspanitapuri Putrajaya ini, beliau terus berkesempatan menyantuni kaki tangan JPM dan juga badan beruniform yang hadir di sini. Dan untuk makluman, program hari ini dirangka bagi meraihkan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan juga badan beruniform petugas barisan hadapan atas dedikasi yang diberikan selama ini. Dan program terdahulu dimulakan dengan penyampaian bantuan infak Ramadan kepada 25 wakil kelab di bawah Kelab Bukit Perdana JPM. Dan bantuan infak Ramadan dan Aidilfitri ini merupakan acara tahunan bagi Kelab Bukit Perdana JPM dan menerima sumbangan daripada kutipan zakat PPZ dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan turut disantuni dalam program ini 40 pelajar tahfiz dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz dan juga 40 anak yatim dari Rumah Pengasih Warga Prihatin. Hadir sama ke majlis ini termasuklah Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki dan juga Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri yang berbahagia Datuk Solihuddin Alyubi, Ketua Jabatan dan Agensi di JPM. Majlis turut diserikan dengan kehadiran seramai 310 anggota badan beruniform yang terdiri daripada Angkatan Pertahanan Awam, Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia serta Bomber dan Penyelamat Malaysia. Baik Azam, demikian perkembangan langsung dari Dewan Puspanitapuri Putrajaya ini sempena Majlis Iftar Perdana Menteri bersama Jabatan Perdana Menteri serta petugas barisan hadapan. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wani langsung dari Putrajaya. Kita ke perkembangan seterusnya. QPEX berterima kasih kepada Perdana Menteri atas keprihatinan beliau untuk diawalkan pembayaran gaji dan DKKA bagi bulan April. Pada masa sama, ia menasihatkan penjawat awam untuk tidak berbelanja secara berlebihan agar dapat bertahan hingga kemasukan gaji seterusnya. QPEX berharap penjawat awam dapat menjadi pengguna yang bijak berbelanja dalam memenuhi kehendak mereka.
4 lokasi dikenal pasti bagi pelaksanaan program jualan Ramadan Madani oleh Fama Perlis sepanjang Ramadan hingga menjelang Aidilfitri. Ini termasuk Agro Bazar Rakyat Borong Wan, Agro Rakyat Berseri, Pasar Tani Taman Sena Indah dan Pasar Tani Kekal Simpang 4. Usaha dilaksanakan Fama membolehkan orang ramai mendapat harga barangan ditawarkan pada harga jauh lebih rendah. Perak tidak mengalami sebarang ketidakcukupan tanaman makanan utama seperti sayuran dan buah-buahan ketika bulan Ramadan. Malah pengeluaran tanaman tembikai, cili dan sayur yang menjadi tumpuan ketika Ramadan juga meningkat sehingga suku tahun pertama tahun ini. Perkembangan itu juga dapat menampung keperluan menjelang Aidilfitri nanti. Dalam tempoh 14 hari pelaksanaan program MBSA My Safe Food at Bazar Ramadan 2023, Majlis Bandaraya Shah Alam mengumpul hampir 3,000 kilogram lebihan makanan dan minuman. Program dianjurkan di 3 lokasi Bazar Ramadan iaitu Seksyen 7, Seksyen 17 dan Seksyen 20 sekaligus mengelakkan berlakunya pembaziran makanan di Bazar Ramadan. Program turut mendapat kerjasama sukarelawan daripada Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia dan Brigade Sukarelawan UiTM. Program Kasih Prihatin menyantuni 50 anak yatim bagi menzahirkan kasih sayang kepada golongan itu khususnya menjelang sambutan Aidilfitri. Selain kelengkapan dan persiapan baju raya, mereka turut menerima sumbangan duit raya dan bakul makanan. Program dianjurkan Yayasan Nur Al-Syakur, Wanita Perkim Kebangsaan dan Wanita Perkim Permata. Rapid Rail selaku pengendali sistem rail transit di Lembah Kelang akan melanjutkan waktu operasi beberapa stesen terpilih pada Sabtu ini sehingga Ahad pukul 1.30 pagi. Langkah berkenaan bagi memenuhi keperluan warga kota membuat persiapan akhir Aidilfitri. Stesen-stesen berkenaan adalah LRT Laluan Kelana Jaya, Masjid Jamik dan KLCC, LRT Laluan Ampang Sri Petaling, MRT Laluan Kajang Bukit Bintang, Laluan Monorail Bukit Bintang, Raja Chulan, Medan Tuanku dan Chowkit. Satu pelan pembangunan SOP pembersihan pasca banjir akan dibangunkan SW Corp Johor selewat-lewatnya hujung tahun ini. Ia memfokuskan kepada SOP pengurusan kerja-kerja pembersihan sisa pepejal berpunca banjir. Tempoh 2 bulan diambil susulan banjir baru-baru ini berbanding sebulan atau kurang sebelum ini. Luar negara, Bahrain dan Qatar bersetuju menamatkan persengketaan sekaligus memulihkan kembali hubungan diplomatik. Persetujuan perdamaian dicapai dalam mesyuarat di Ibu Pejabat Majlis Kerjasama Teluk di Riyadh. Bahrain pada 2017 bersama 3 lagi negara iaitu Arab Saudi, UAE dan Mesir mengenakan sekatan terhadap Qatar dengan mendakwa negara itu menyokong organisasi pengganas. Bagaimanapun hubungan Qatar bersama Arab Saudi, UAE dan Mesir kembali pulih pada 2021. ASEAN mengutuk sekeras-kerasnya serangan udara junta tentera Myanmar ke atas sebuah kampung pada Selasa. Indonesia selaku pengerusi ASEAN dalam satu kenyataan memaklumkan segala bentuk keganasan mesti ditamatkan serta-merta, khususnya kekerasan terhadap orang awam. ASEAN turut mengulangi komitmen Blok 10 anggota untuk terus membantu Myanmar dalam mencari penyelesaian. Serangan udara itu telah mengorbankan sehingga 100 orang termasuk orang awam. Sekurang-kurangnya 4 anggota bomba maut dan berpuluh lagi cedera setelah bangunan yang terbakar runtuh. Tragedi berlaku di bandar pelabuhan Karachi pada awal pagi tadi. Kebakaran tercetus di kilang cadar tilam pada Rabu dan merebak ke seluruh bangunan. Operasi pemadaman diteruskan sehingga 2 pagi Khamis. Tentera Udara Korea Selatan mengendalikan latihan pengisian bahan api dari udara di tengah-tengah peningkatan ketegangan di semenanjung Korea. Berdasarkan visual oleh pihak tentera, pesawat KC-330 yang membawa bahan api terbang pada kelajuan 530 km sejam. KC-330 berupaya mengisi minyak untuk 15 jet pejuang pada satu-satu masa. Pyongyang sebelum ini mengecam tindakan Seoul menjalankan latihan ketenteraan bersama sekutunya. 37 pengendali bas henti-henti diberi kemudahan dana sokongan sementara bas henti-henti melibatkan peruntukan RM169.87 juta tahun ini. Kontrak perjanjian telah ditambah baik, antaranya pengusaha perlu mematuhi ketepatan masa dan penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Kerajaan tidak teragak-agak untuk membatalkan kontrak sekiranya terdapat pengendali yang gagal mencapai prestasi.
Ini pula inisiatif pembangunan dan perkembangan industri tenaga boleh diperbaharui. Menerusinya, bantuan sokongan diberikan iaitu suntikan dana sebanyak RM5 bilion projek pembangunan lestari. Begitu juga dana RM2 bilion bagi menyokong sektor tenaga hijau dan lestari termasuk pembiayaan projek yang menggunakan teknologi hijau atau amalan rendah karbon. Syarikat yang mengutamakan kriteria alam sekitar, sosial dan tabik urus korporat akan mendapat manfaat daripada reputasi, kecekapan dan akses yang lebih baik. Ini kerana syarikat seumpama itu lebih cenderung untuk beroperasi secara bertanggungjawab dan mampan. Ia akhirnya menarik pelabur, pengguna dan pengawal selia yang ingin menyokong syarikat. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatil Hidayat dan Fahatul Arsyati untuk paparan lebih komprehensif. Saya Azam Hussein, iaitu Salam Malaysia Madani.